Kita baca kitab ni semalam juga di rumah sahabat kita Haji Ali semalam. Tapi bahagian yang bawah-bawah lagi lah. Kita bilang beruntung kita ya, alim-alim ulama kita ni berjasa besar sekali. Allah Ta'ala ganjari mereka dengan sebesar-besar ganjaran. Kita manalah ada terbaca kitab-kitab besar, manalah nak sampai pada kita ilmu-ilmu manfaat ini. Tapi Alhamdulillah mereka belajar susah payah, mereka himpunkan, mereka tulis dengan cara ringkas, dengan cara mudah. Dah zaman berzaman pulanya kita dapat baca, ada pula orang yang mudahkan lagi, ditulis Romi untuk orang zaman sekarang ini ya. Semua tu kemudahan. Semua tu kemudahan. Kita syukur pada Allah Ta'ala. Dengan budi jasa mereka itu, kita dapat sampai pada kita maklumat ini, dapat sampai kepada kita ilmu ini, dapat teguran ini, pesanan ini, segala manfaat-manfaat yang kita dapat lantaran susah payah ramai orang untuk kita ya. Kita hanya tinggal tinggal baca saja. Kita hanya tinggal baca saja, tapi mereka yang berusaha, berjasa menyampaikan ilmu ini pada kita. Maka surat 221 sampai yang atas sekali ya. Dan di dalam hadis kursi berkata Allah Ta'ala, 6 perkara daripadaku dan 6 perkara daripadamu. 1. Syurga daripadaku dan taat daripadamu. Betul? Syurga daripada Allah Ta'ala, taat daripada kita. Kita nak syurga, kita kena taat kepada Allah Ta'ala. Syurga urusan Allah Ta'ala. Nak masukkan kita kat mana? Masukkan kita dalam syurga paling tinggi pun, itu urusan Allah Ta'ala. Amal pada Allah Ta'ala dengan sedaya upaya kita, itu kerja kita, usaha kita ya. Dan ketuhanan daripada aku dan kehambaan daripadamu. Betul? Kita hanya hamba, sedar diri. Tuhan nak bikin apa boleh. Kenapa dia Tuhan, kita hamba. Ibarat kata orang Melayu, digantung aku tinggi, direndam aku basah. Apa saja kau nak bikin ya Allah padaku, Alhamdulillah. Kau kasih aku nikmat, syukur daripadamu ya Allah. Kau beri aku nikmat, aku syukur, tapi aku takut ya Allah kerana aku jahat. Aku takut di sebalik nikmat itu ada istidraj. Ya Allah, kau kasih aku ujian, kau kasih aku kepayahan. Maha bijaksana engkau ya Allah. Memang dosa aku banyak ya Allah. Kau nak katakan lebih pada ini pun aku layak ya Allah. Kerana kita hamba, Tuhan layak buat apa saja pada diri kita. Kau suruh aku bangun malam, aku kena bangun malam ya Allah. Kau suruh aku tak makan, aku tak makan ya Allah. Kau kasihkan hidup aku begitu dan begini. Itu semua adalah hakmu ya Allah, hakmu semata-mata ya Allah. Dan berkenan daripadaku, pinta daripadamu Allah. Sebab itu ya ulama bilang, kalau kau dah ada gharbah, kau dah ada harap daripada Tuhan, ada kabul. Asalkan kita ada permintaan, berkenan Tuhan, berkenan daripada Tuhan, ada permintaan, tak apa, harap tinggi-tinggi pun tak apa. Must be ambitious. Apa pinta di sini boleh jadi segala pinta doa kita, dan juga ambition, cita-cita kita, himmah kita. Jangan minta kecil-kecil, minta tinggi-tinggi, besar-besar. Boleh dapat, yang beri Allah. Bagaimana yainya Habib Omar tu, Habib Muhammad bin Salim, Habib Salim bin Hafiz, dia punya cita-cita nak jadi apa tahu? Dia punya cita-cita nak sampai makam level para sahabat. Amboi, kan tinggi. Orang bilang Habib Salim, tingginya Habib Salim. Kalau boleh Nabi, nak Nabi. Nabi tak boleh. Nabi tak ada sampai. Sahabat masih boleh. Aku nak try sampai level sahabat. Sampai begitu ya. Apa? Siapa yang capai gitu sebenarnya? Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia bukan sahabat, bukan tabi'in pun. Dia cicit Sayyidina Umar bawa. Tapi dia cita-cita nak sampai level macam sahabat. Betul-betul dia hidup macam, bukan hanya sahabat saja, macam fuqara al-muhajirin. Orang muhajirin yang pertama-tama tu yang hijrah, yang fakir-fakirnya, sampai keadaannya begitu persis macam mereka, cuma dia tak hidup zaman mereka saja. Dia kepingin nak capai sedemikian. Habib Abdullah Syatiri, setakat di Kota Tarim tu kampung ya, nak pergi sana susah, naik unta pun, ataupun dulu nak naik pergi sana tak boleh kenderaan kecuali naik unta ataupun naik keldai. Dan untung sekarang kita naik tak dapat naik keldai pun kat sana ya. Dulu tak ada kenderaan masuk, jalannya semua tu masih padang pasir betul, tak ada jalan raya zaman-zaman dahulu kala ya. Dia punya niat, dia punya azam dia tu supaya ilmu aku ni sampai menyerantau satu dunia. Bilang amboi besarnya Habib, kau dapat satu tariman je pun dah cukup bagus lah macam kita lah ni. Wah, aku nak ilmu aku tu sampai ke satu dunia. Satu dunia dapat pada Semarangan dia pun dah cukup bagus lah ya. Tak, cita-cita tinggi. Betul sampai. Yang sampaikan Allah Ta'ala. Dari dia ada harapan, sampaikan Allah Ta'ala. Sampai mana ilmu dia? Sampai ke Eropah pun sekarang murid-muridnya ada.
Muridnya menyebarkan ilmunya sampai ke Eropah, sampai ini kita ni semua kan asal daripada dia, daripada murid dia punya murid dia, sampai ilmu dia, pengajaran itu sampai kepada, tengok, sampai ke Parit Semarang pun sampai juga. Subhanallah, dia punya azam nak ilmu dia sampai seluruh satu dunia. Azam bukan kecil-kecil. Imam Habib Abdullah Al-Haddad, cita-citanya nak jadi seperti level Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim tu tinggi sekali makamnya, wali Allah besar. Sampai Habib Ali Habsyi tanya, ya Imam Haddad, amboi bukan main besar cita-cita engkau ya nak jadi macam Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia bilang yang Syekh Abu Bakar bin Salim ni dah meninggal, tapi yang menjadikan Syekh Abu Bakar bin Salim seperti dia itu, kedudukan dia itu, Allah Rabbul Alamin, masih tetap kekal. Maka yang aku minta daripada Allah, minta jangan minta kecil-kecil, minta tinggi-tinggi. Ya Allah, aku minta segala apa-apa perkara akhir zaman, minta aku nak buat itu, minta aku nak buat ini, minta semuanya tu. Jangan kecil-kecil punya minta, mintanya besar. Aku nak minta, ya Allah, aku nak selamatkan umat semuanya, ya Allah. Minta. Boleh minta. Masuklah segala-gala aku nak. Kalau timbul huru-hara ke apa, aku minta, ya Allah, biarlah aku jadi pejuang untuk timbulkan keamanan, membentera segala kezaliman. Minta. Walau kita kodong sekalipun. Minta begitu ya. Minta. Imam Haddad minta, kalaulah aku panjang umur, aku jumpa Imam Mahdi, aku nak berjuang dengannya. Padahal umurnya dah 80 lebih, matanya buta. Sampai tak? Sampai. Minta dia tulis kitab supaya ini untuk persiapan jumpa Mahdi. Tulis kitab Mahdi sebab nak jumpa Imam Mahdi, nak kena ada rohani tinggi, nak kena jadi orang yang salih, nak kena orang yang zuhud, nak kena orang yang takwa, nak kena orang yang reda, nak orang yang sifat-sifat mahmudah, tak boleh ada sifat mazmumah. Kalau aku tak jumpa, aku harap tetap aku dapat dimanfaatkan oleh mereka yang jumpa Mahdi. Sampai tak? Sampai. Harap jangan tak. Padahal negerinya di Hadramaut, tempatnya zamannya 400 tahun dulu, mintanya tinggi-tinggi untuk akhir zaman. Sampai Abi Umar bin Hafiz tu bikin sekolah rubatnya tu, Darul Mustafanya besar. Lebih besar pada sekolah yang dia belajar dulu, dia rubat tarim. Orang tengok Habib kok besarnya sangat, alang-alang bikin kok besar, bikinlah kecil-kecil kan. Siapa nak datang sini, siapa nak belajar sini? Kota Tarim bukannya ramai orang tau. Kota Tarim orang itu dia juga begitu orangnya ya. Kok besarnya gini? Untuk siapa ni, Bib? Untuk orang putih yang sekarang ni orang sedang berjoget di Amerika. Satu hari orang akan datang. Betul. Datang sekarang orang putih pun datang, orang Afrika pun datang tempat dia. Dia punya azam dia tu betul-betul. Kalau pasang azam tinggi, dari kita ada permintaan, dari Tuhan ada kabul. Allah, aku berhasrat nak bersihkan segala yang kotor, nak putihkan segala yang hitam. Nombor satu daripada diriku sendiri dan juga kepada lain hamba-hamba-Mu ya Allah, supaya sama-sama kami sembah sujud padamu dan taat padamu ya Allah. Harap mudah-mudahan Tuhan kabulkan ya. Dan balak daripadaku, sabar daripadamu. Bijaksanalah Tuhan. Tak kisah engkau baik ke, engkau tak baik ke, apa engkau bikin ke, kau khidmat tak khidmat ke, Tuhan tuliskan kau dapat balak. Itu tulisan kau. Dengan bijaksananya diaturkan. Tak semestinya untuk kita dia mesti aturkan yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang senang-senang, yang ayam-ayam saja. Tak semestinya. Dia aturkan apa pun serah dia. Dari kita sabar. Sama ada balak cantik, balak sedap, ataupun balak yang tak sedap. Balak sedap tu apa? Mewah, kaya, sihat, handsome pun kena sabar. Kalau tidak nanti umpat-umpaan. Balak sakit, tak ada duit, miskin pun kena sabar. Kalau tidak nanti berontak jiwanya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bala tukrimuna al-yatim. Manusia kalau Tuhan balakan dia, ujikan dia dengan apa? Dengan muliakan dia, dengan berikan dia rezeki, dengan muliakan dia dan berikan dia kenikmatan yang banyak, bilang Tuhan sudah muliakan aku. Tapi kalau Tuhan uji dia dengan dihadkan rezekinya, hadkan rezeki macam-macam, kewangan lah, kedudukan lah, dihadkan, dia rasa Tuhan dah hinakan aku. Kala, bahkan tidak, itu tidak menjadi kayu ukur.
Tidak menjadi kayu ukur. Dan kau dapat kenikmatan besar, itu pun dalam boleh jadi ujian Allah Ta'ala. Kau kena sabar, kau kena jaga-jaga. Kau dapat kesempitan, kadang-kadang itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Jangan kau nak mengeluh-ngeluh sangat. Baik. Rezeki daripadaku dan syukur daripadamu. Rezeki daripada Allah dan syukur adalah daripada kita. Syukur dengan apa? Pakai rezeki itu dengan sebaik-baiknya, jangan menyalahgunakannya. Syukur rezeki macam mana ya? Syukur rezeki pakai dengan yang baiknya. Lagi apa? Jangan termahak. Apa Tuhan dah kasih cukup-cukup. Lagi jangan apa? Jangan takut tak ada rezeki. Kalau kau dah dapat ini, umpamanya hari kita dapat benda ni orang kasih. Orang kasih, saya hadiahkan ini. Alhamdulillah, syukur, pakai baik-baik. Kalau hari dia kasih, takkan besok dia tak kasih. Dia kasih aja benda ni, habis besok macam mana? Lusa macam mana? Ini macam mana? Alamak, ini hari pun kau tanpa kau dah kerja, aku kasih engkau. Takkan besok-besok aku tak kasih engkau. Umpamanya. Jadi tentang rezeki itu, syukurnya tu macam mana? Syukurnya dengan manfaatkannya, syukurnya jangan termahak nak akan lebih-lebih, aku nak banyak nak gitu. Semua tu tanda orang tak syukur. Ibarat orang kalau kasih kita barang sekian-sekian, cuma ini saja. Samalah. Allah dah kasih rezeki itu cukuplah, alhamdulillah. Nak lebih. Itu macam seolah-olah hanya ini saja ya Allah. Itu tak syukur tu namanya. Ataupun dapat rezeki, besok macam mana? Lusa macam mana? Tak syukur dah dapat hari ini, alhamdulillah, pakai baik-baik. Hari ini punya pun kau belum habis pakai. Hari ini punya pun kau belum cukup syukurkan, nak minta yang besok lusa pulanya. Allah. Yang sehari ini pun masih dalam bank berapa banyak lagi. Kau nak minta tambah lagi, nak bertipik-tipikkan lagi. Apa punyalah hamba Allah Ta'ala. Rezeki dari Allah Ta'ala, syukur daripada kita, ya. Dan ampun daripadaku dan taubat daripadamu. Allah. Kena taubat. Memang Tuhan Maha Pengampun. Tapi kita kena jadi orang yang bertaubat. Jangan kau tanggungkan. Tapi Tuhan Maha Pengampun. Dosa apa yang Tuhan tak boleh ampunkan? Mudah bagi Tuhan. Betul. Tuhan tu Maha Pengampun. Tapi kitanya ni minta ampun ke tidak? Kalau kita tak minta ampun, kita tak rasa bersalah terhadap dosa kita, Maha Suci Allah Ta'ala tetap Maha Pengampun. Tapi kita tak minta pengampunan daripadanya. Kita macam tak heran tak dapat pengampunan daripadanya. Dengan terus berleluasa buat dosa, angkuh dan sombong. Allah, rasa diri kita saja yang baik dan betul. Na'udzubillah min zalik, ya. Itu kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan memang Maha Pengampun. Kitanya macam mana terhadap dosa kita? Adakah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa rida daripada Allah Ta'ala dengan sedikit daripada rezeki, nescaya rida Allah Ta'ala daripada dengan sedikit amal daripadanya. Betul, ya. Di antara inilah yang di antara minta ni Nabi Musa AS kepada Allah Ta'ala, ya. Tentang umat akhir zaman. 16 perkara Nabi Musa baca dalam loh-lohnya tu. 16 perkara. Umat akhir zaman dapat ini. Ya Allah, berikan ini untuk umat aku. Itu untuk umat Ahmad. Ya Allah, aku minta, aku baca dalam loh aku, ada dapat umat akhir zaman, ada yang dapat amal sekian, begini sekian. Aku minta itu apa keistimewaan untuk umatku, itu untuk umat Ahmad. Semuanya. Termasuk ini perkara. Aku tengok orangnya amalnya sikit, tapi kau ampunkan dosanya banyak. Sebab Allah Ta'ala bilang, kerana dia reda, aku beri dia sikit, aku reda amalan dia sikit. Umat Muhammad dapat sikit tau. Umat Muhammad dapat sikit. Umur kat dunia setakat 60 tahun. Umat zaman dulu, ratusan tahun umurnya. Umat Muhammad badan kecil-kecil. Yang daripada zaman Nabi Musa dah kecil, akhir zaman lagi kecil, lagi lemah lagi. Umat zaman dulu lagi besar-besar. Umat Hud, umat zaman Nabi Hud. Zaman mereka, emas masih limpah ruah. Harta masih banyak. Zaman sekarang, semua dari keruk orang dah dihabiskan. Dah dihabiskan. Dapat sikit. Semua. Elektrik pun tak dapat mewah. Dengan tahun 70-an dengan sekarang mana mewah tahun-tahun 90-an. Lagi mewah sana. Sekarang dah kurang. Minyak pun dah telaga sana dah nak kering, telaga sini nak kering. Air pun dah susah. Udara pun dah tak se-fresh macam dulu. Sedikit. Nabi Muhammad makin akhir zaman, makin sikit. Allah Ta'ala makin hadkan, kurangkan. Pada dunia dah nak kiamat. Kalau dia suka, dia syukur dan redha, iaitu apa, dengan walaupun sikit daripada Allah, terhad. Waktu pun sikit. Sibuk nak buat itu, nak buat ini, nak buat itu. Tak habis-habis. Berkat pun sikit. Dia tapi walau dengan sikit, dia tetap nak buat ibadat. Dia tetap nak taat. Dia tetap nak tekun. Dia tetap nak teguh. Walaupun duitnya sikit, tetap nak derma. Walaupun kesihatannya sikit, tetap nak juang. Walaupun ilmunya sikit, tetap nak sampaikan.
Cuma begitu. Dengan sikit dia syukur, dia redha. Dia redha sikit. Redha tu makna apa tu? Dia ambil pakai sebaik-baiknya. Itu maksudnya sikit dia. Maka walaupun amalnya sikit, Allah Ta'ala terima. Sikit redha dengan sikit, tak semestinya banyak redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kita sikit. Allah redha kalau ada daripada kita amalan walaupun sedikit, ya. Begitu. Kalau kita nak minta banyak-banyak, kena banyak juga tu. Kena banyak juga. Minta panjang umur, sihat wal afiat. Minta kaya raya. Apakah bersedia untuk taat pada Allah Ta'ala dengan permintaanmu itu? Kalau minta umur, ya Allah panjangkan umur aku, tak ada kasih limit. Panjangkan umur aku, ya Allah, lagi 3 bulan jadilah, ya Allah, jangan matikan sebelum 3 bulan ada. Minta, mesti nak minta, tak ada had kan? Tapi ada janji tak? Aku minta dan aku nak isi setiap hari begini, setiap jam begini. Tak ada pun. Tak ada pun, ya. Sudah dapat apa? Pakai dengan baik. Pakai dengan baik. Yang ada sekarang ni kita dah make full use ke? Yang sekarang ni dah pakai dengan sebaiknya ke? Jadi sikit daripada Allah, terima, pakai dengan sebaiknya. Mudah-mudahanlah walau sedikit daripada kita, sedikit daripada Allah Ta'ala besar tau sebetulnya. Besar pun kita tak dapat pakai semua untuk taat pada Allah Ta'ala pun, tak dapat syukur semua pun pada Allah Ta'ala. Dan sikit daripada kita, sangat sikit pun Allah Ta'ala. Jangan sangka Allah Ta'ala beri kita sikit, aku pun amal sikit. Dari Allah punya sikit tu besar, tak terhabis kita pakai, tak tersyukur pun. Dan sedikit daripada kita, sangatlah sedikitnya. Sedikit sangatlah. Walaupun ikut kadar hamba pun sedikit. Jangan Maha Suci Allah Ta'ala tak boleh terbanding dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kita. Walaupun Allah Ta'ala sebut sikit, ya. Umat-umat zaman dulu panjang umur, ya. Umat zaman Nabi Musa, ada satu nenek nangis, anaknya mati. Nabi Musa bilang, jangan nangis makcik, anak saya mati. Tak apalah, setiap hidup akan mati. Tapi anak saya mati muda. Ya, berapa umurnya? Baru 280. 280. Nabi Musa bilang, akhir zaman ada satu kaum hidupnya 60-70 tahun. Mati budak belaka. Umur 60-70 tahun, kita ni budak pada zaman ni ke? Kalau aku umur 60 tahun, aku tak payah bikin rumah. Aku cari batu besar dah cukup. Cari satu batu besar, kalau panas aku berlindung sini, pagi petang aku berlindung sini. Dah cukuplah. Tak payahlah aku nak cari apa tu. 60 mati budak belaka. Kita ni mati budak. Anaknya mati muda, umur baru 280. Ya, anak kita dah perawan lah. Anak kita dah perawan. Berapa? Tahun dah jalan 80 umurnya, baru perawan. 80 baru perawan. Tengok, lama tak hidupnya? Lama baru perawan. Lama baru bujang, lama baru mati. Allah. Istilahnya puas. Kalau sebab itu mereka bikin rumah yang zaman-zaman dulu, dia bikin rumah daripada gua tau, daripada gunung dia pahat bikin. Kalau dia bikin rumah daripada kita, tak tahu berapa kali roboh. Kalau rumah kayu kita aja tahan berapa tahun? Paling lama 100 tahun lah, ya. Lepas tu kan dah tak tahan lah, ya, tak kuat. Paling repair maintain punya repair pun taruhlah 200 tahun lah. Ya, begitu, ya. Ia tak tahan. Rumah batu pun bukannya tahan, lama-lama pun usang juga kan. Rosak juga, ya. Kalau kita bikin rumah itu, rumah dia dah berapa kali roboh, dia je belum mati. Sebab itu zaman Nabi Nuh, dia suruh bikin kapal, bukan cari kayu di hutan tau, tanam pokok. Dia tanam pokok. Pokok nak tunggu sawah sebesar itu berapa lama? Paling tidak 100 tahun, 200 tahun. Zaman Nabi Nuh sempat tunggu tanam pokok, sempat tunggu pokok tumbuh, sempat tunggu pokok besar, sempat bikin kapal. Pasal hidup dia 1000 tahun. Dia lebih tua pada pokok punya umurnya. Orang zaman dahulu, ya. Begitu, ya. Orang zaman sekarang umurnya pendek-pendek, ya. Saya tengok orang minta maaf, ya. Tak payah minta maaf lah. Orang putih ni dia tak pandai tau. Dia betul-betul tak pandai. Dia kaji, kemudian dia cari-cari, tak jumpa jawapan, dia bingung. Pada kita jawapan dah ada pada kita. Saya suka tengok dokumentari. Diorang cari, siapa suruh kau korek-korek kubur? Dia korek kubur orang Mesir zaman dulu kan. Tak ada orang suruh, dia suka bikin sendiri, nanti kemudian tu dia bingung sendiri, ya. Saya bilang, siapa lah suruh kau ni? Tak ada kerja kau korek kubur, bikin apa? Dia korek kubur, jumpa kubur perempuan. Dia tengok daripada selnya, tulangnya, apa semuanya tu yang masih baki. Ini mati lebih kurang umurnya 80. Tapi cara pengkebumiannya kok kayak kanak-kanak. Orang dia akan kebumikan dengan benda yang dia sayang. Ada anak
patung, ada apa-apa, semua ada alat-alat permainan. Dia bilang, tapi ni semua muda-muda 80 lebih. Muda 80 lebih. Macam mana kok begini? Apa ke? Dia memang kanak-kanak tu. Mati budak, mati umur 80, dah mati. Saya mati anak kecil berapa banyak, sekian. Yang satu mati umur 80, satu mati 90, mati anak tu semua. Itu semua, dia tu perkuburan kanak-kanak tu semua tu. Semua dikuburkan dengan mainan-mainannya semua. Dan kenapa cara gitu? Memang budak tu. Dia tak tahu. Dia tengok apa, dia tak faham. Satu lagi dia tak boleh bayang. Macam mana ni piramid ni besar. Nak bikin payah susah. Bila dia start bikin, itu rajanya yang suruh bikin, tapi dia sempat benda tu siap baru dia mati ke bumi. Bila tu, takkan dia bikin cepat sangat begitu begini. Memang lambat dia bikin, dan umur dia lambat. Dia sempat tunggu batu tu dipahat, batu tu ditarik, batu tu disusun, dia belum mati lagi. Dia sempat bikin. Ini macam mana? Adakah dia bikin tempoh segini-segini dalam tempoh yang begitu singkat dikira umur kita 60-70 tahun? Rasa tak sempat. Memang umur dia panjang, sebab itu sempat. Diorang tak faham. Dia tak faham ya. Dia tak faham. Dia kaji pasal dia tak dipandu dengan iman. Kita, kau belajar Islam, kau terus dapat semua jawapan apa yang kau kaji. Kau dapat Islam. Kita tak payah kaji, dia korek, kita dapat jawapan untuk dia. Allah. Ini orang-orang kafir ya. Dia bikin. Dia orang cari apa lagi tahu? Dia cari singgasana Nabi Sulaiman. Dia taruh apa? Sulaiman apa namanya? The mind, Solomon's mind. Sebab Nabi Sulaiman ada singgasana raja kaya. Nabi Sulaiman selepas zaman Nabi Musa. Dia antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Harta karun Firaun masih ada lagi tak? Masih ada. Orang korek-korek masih jumpa lagi. Apa peninggalan Firaun? Banyak kan? Berkati-kati emas. Piramidnya masih ada tak? Masih ada. Dan Nabi Sulaiman tu diorang tahu raja. Dia Nabi dan raja barat ke timur. Maka dia jangkakan istananya mesti lebih besar. Emasnya mesti lebih banyak. Mana benda ni? Cari-cari tak jumpa. Dia tak tahu Nabi Sulaiman tu Nabi dan raja pun raja, tapi dia Nabi, tetap dia Nabi. Zuhud. Dia raja, tak mesti ada singgahsana besar. Tak mesti ada istana. Dia kalau masuk Palestin, dia makannya cari orang miskin. Orang miskin, ya makannya dengan orang miskin. Sebab dia tak tahu, dia punya contoh ialah apa? Firaun. Kaya besar. Maknanya Sulaiman mesti lagi besar. Dia tak tahu contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan kedudukannya lebih pada raja. Saidina Umar, Saidina Abu Bakar kan presiden lebih pada raja. Ada istana tak Nabi Muhammad? Ada singgasana emas tak? Tak ada kan? Nabi Sulaiman dia kayak gitu lebih kurang. Nabi Sulaiman Nabi dan Rasul. Dia cari tak jumpa. Dia korek sana, dia korek sini. Apa kau korek? Kau tengok, kau cari dalam kitab tasawuf dah jumpa zuhud terhadap dunia. Dah. Kalau kita orang awam saja boleh nak cuba nak zuhud. Wali-wali saja boleh. Takkan Nabi Sulaiman tak zuhud? Jawapannya lah zuhud terhadap dunia. Kau cari korek sana, korek sini tak jumpa. Kau tak payah korek. Kau buka kitab tasawuf aja kau boleh jumpa jawapannya. Kita orang Islam, kita dipandu. Nah, kita apalah kau orang ni orang putih cari tak jumpa, kau bingung sendiri ya. Kau cari sana, cari sini, pakai satellite cari sini tak jumpa, cari pun tak jumpa. Apalah korang ni tak faham. Kesian ya. Kita bilang, kau masuk Islam, kau tanya, semua dah ada jawapannya. Kita cakap tak percaya pula. Ikut kayu ukur dia ya. Tengok. Dan lagi sabda Nabi SAW, bermula orang yang alim dengan tiada amal itu seperti redup, yakni ghaim, dengan tiada hujan. Orang alim tak beramal, mendung tapi tak hujan. Dah mendung tak ada hujan. Ada hasil tak? Tak ada hasil. Banyak kandung air tetapi tak turunkan. Bermula orang yang kaya dengan tiada murah seperti kayu dengan tiada buahnya. Kayu ni apa? Pohon. Pohon kayu ni maknanya pohon kayu ya. Iaitu pokok buah, tumbuh apa tapi tak keluar buah. Patut dah besar gini pokok mangga, buahnya dah banyak. Tengok jiran sebelah, pokok mangganya belum pun besar, dah banyak buahnya. Pokok mangga aku dah besar gini, satu buah tak ada. Itu orang kaya. Dah kaya gini patut orang kampung dapat lah juga. Dah kaya gini patut orang sekitarannya dapat juga. Kok tak dapat apa-apa? Begitu ya. Bermula orang yang apa dengan tiada sabar seperti sungai dengan tiada air. Allah, kalau sabar manfaat besar, sangat besar. Ada sungai tapi tak ada air. Ada guna tak? Tak ada guna. Dah patutnya dah miskin, sabar. Oh, istimewa engkau. Istimewa engkau. Ya.
Bermula, raja dengan tiada adil seperti kambing dengan tiada orang gembala. Allah sayang, tak ada gembala. Kalau raja tidak ada adil, tadbir, macam kambing tak ada gembala, suka hati, dia ke sana ke sini, bahaya tak? Sebetulnya siapa yang kena terkam? Dianya kena terkam. Dianya kena terkam. Kena terkam, liar dan dia pun liar dan dia pun kena terkam. Baik. Bermula, orang yang muda dengan tiada taubat itu seperti rumah dengan tiada atap. Rumah tak ada atap macam mana? Tak selamatlah. Rumah tak ada atap macam mana? Itulah orang muda kalau tak ada taubat. Tak sempurna langsung. Ya, patut muda taubat terus macam rumah ada atap, selamat, secure. Sampai bila-bila pun kau duduk boleh punya. Bermula, perempuan dengan tiada malu seperti makanan dengan tiada garam. Perempuan mesti ada malu. Kalau perempuan tak ada malu, ibarat makanan tak ada garam, enak ke? Ya tak enak. Tak enak langsung. Walau macam mana, tengok, jemputlah makan. Nasi ambeng, ada sambal gorengnya, ada serondengnya, ada semornya, ada opornya, ada acarnya, ada bergedelnya, ada gerehnya. Tapi tak ada garam. Gerehnya pun tak ada garam. Allah, enak tak? Semornya pun tak ada garam, kicapnya pun tak ada garam. Semua sepoh je begitu. Ya tak enak langsung. InsyaAllah akan kita sambung baca pada teman akan datang. Sekarang subuhnya dah lambat ya. Jadi kita punya kuliah mula ikut waktu salat, habis ikut waktu jam. Pasal orang nak kerja. Nanti kuliah berikutnya pun ikut waktu jam. Sebab itu kalau dah waktunya lambat, kuliahnya mulainya lambat tapi habisnya cepat jadi pendek. Kalau subuhnya awal, kuliahnya dapat panjanglah sikit. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.